Kita sampai muka surat yang ke-10. Yang 12. Kita dah baca hadis 142 kan? Kita sambung hadis 143. Betul kan? Qala al-musannif rahimahullah wa indahuma min hadis Jabir wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha wa idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Maksudnya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain daripada Jabir radhiyallahu anhu, kadang-kadang Rasulullah SAW mempercepatkan solat Isya dan kadang-kadang baginda melewatkannya. Jadi sunnah Nabi solat Isya awal waktu sunnah Nabi, melewatkan solat Isya pun sunnah Nabi. Tapi kena tengok sebab kenapa Nabi lewatkan dan kenapa Nabi awalkan. Bukan semua orang melewatkan Isya ikut sunnah Nabi. Kadang-kadang Rasulullah mempercepatkan solat Isya dan kadang-kadang baginda melewatkannya. Apabila baginda SAW melihat para sahabat telah berkumpul, maka baginda menyegerakannya. Dan jika melihat mereka terlambat, sahabat berkumpul lambat, maka baginda melewatkan solat Isya. Jadi sebab Nabi melewatkan solat Isya sebab apa? Sebab sahabat berkumpul lambat. Dan begitu juga Nabi mengawalkan solat Isya sebab apabila semua sahabat dah berkumpul. Kemudian walaupun Nabi melewatkan solat Isya, tapi Nabi tetap lakukan secara berjemaah. Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah walaupun dalam keadaan sakit. Bahkan dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, secara jelas Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada orang yang meninggalkan solat jemaah bagi lelaki melainkan dia adalah munafik yang jelas. Itu bagi lelaki kalau tak pergi solat berjemaah tanpa sebab. Assalamualaikum. Okey. Salat subuh pula baginda SAW melaksanakannya pada akhir malam. Sebenarnya salat subuh ni di awal pagi kan, tapi di sini disebut akhir malam. Maksudnya ialah Nabi salat subuh dengan segera. Nabi tak lewatkan. Masuk waktu bila melakukan azan, kemudian Nabi salat sunat, kemudian Nabi berehat sekejap je, kemudian terus qomat dan solat. Okey, hadis 100, kita baca hadis dulu, kemudian kita baca huraian dia. Hadis yang ke-144. Wali Muslim, hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, wa aqama al-fajra hina inshaqqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Maksudnya, dalam riwayat Muslim daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mendirikan solat subuh ketika terbit fajar. Sedangkan orang ramai pada masa itu hampir tidak mengenali antara satu sama lain. Apa maksud tidak kenal? Gelap, tak nampak. Tapi sekarang kalau kita solat subuh awal waktu, kita kenal tak orang sebelah? Kenapa? Sebab itulah antara rahsia
Rahsia orang munafik tak pergi solat subuh berjemaah di zaman Nabi. Sebab apa rahsia? Apa rahsia dia? Tak nampak. Jadi orang munafik ni pergi solat nak tunjuk muka je. Tapi bila waktu tu gelap, Nabi pun tak perasan siapa, dia tak pergi. Tapi kalau orang munafik ada sekarang, dia pergi tak solat subuh? Pergi kan? Mana yang tak pergi tu siapa? Yang tak pergi tu, tak tahulah. Cuma sekarang dalam keadaan PKP kan, ada pendapat mengatakan solat berjemaah tidak wajib sebab darurah. Okey. Cuma selepas PKP ni hukumnya balik kepada asal, iaitu wajib. Okey, kita baca huraian hadis. Fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa menyegerakan solat asar pada awal waktu adalah sunat dan digalakkan. Jadi sunnah Nabi ialah solat asar di awal waktu. Sebenarnya bukan asar je. Semua solat 5 waktu kecuali solat Isya tadi je. Itu pun bersebab. Adapun selain pada Isya, Nabi sentiasa solat awal waktu. Dan yang Nabi kata antara kelebihan kalau kita jaga solat 2 waktu ni, insya-Allah dijamin kita adalah ahli syurga. Kalau jaga solat 2 waktu ni. Kalau bagi lelaki jaga dalam bentuk solat berjemaah. Solat apa tu 2 waktu tu? Isya dan salah. Bukan Isya dan subuh. Isya dan salah. Subuh dan asar. Subuh dan asar. Nabi kata apa? Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Hadis sahih. Siapa yang salat di 2 waktu sejuk, dakhala al-jannah, dijamin masuk syurga. Iaitu waktu sejuk ialah solat subuh dan solat asar. Kenapa solat asar? Sebab solat asar ni biasanya orang sibuk dengan dunia ataupun baru dah habis kerja dunia, penat, letih, nak berehat kan. Sebab itulah kebanyakan orang kita kalau bekerja, biasa solat asar pukul berapa? Siapa ada pengalaman? Kalau kita bekerja lah, biasa solat asar pukul berapa? Pukul 6 kan? Kadang-kadang sampai rumah baru solat. Budak sekolah pun sama. Kalau budak sekolah petang, solat asar pukul berapa? Bukan awal waktu. Kadang-kadang dah habis sekolah pukul 6 lebih, balik rumah baru solat, dekat-dekat maghrib. Jadi masyarakat kita tidak amalkan sunnah Nabi, khususnya ketika solat asar. Dan sebab itu juga solat asar, kalau jemaah di masjid tak ramai. Kan? Perasan tak? Kalau tak perasan, mana tak pergilah tu. Solat asar tak ramai. Solat asar dengan solat subuh mana lebih ramai di masjid? Asar ke subuh? Subuh kan? Subuh. Kenapa? Sebab asar tu orang sibuk kerja dunia, subuh belum lagi kan? Jadi jagalah solat asar di awal waktu. Okey, hal ini berdasarkan keterangan hadis di atas. Apabila para sahabat menunaikan solat asar bersama Rasulullah SAW, setelah selesai menunaikan solat asar, mereka pulang ke kediaman masing-masing yang antaranya terletak di hujung ataupun pinggir kota Madinah ketika matahari masih terang yang belum menguning, seperti pada waktu matahari terbenam. Jadi walaupun sahabat tu, jarak rumah sahabat ke Masjid Nabi jauh, hujung kota kan, tapi bila balik selesai solat asar, matahari masih terang, menunjukkan mereka solat betul-betul di awal waktu. Sekarang kita susah nak solat awal waktu, sama ada sekolah ke, bekerja ke, betul kan?
Sah. Kenapa? Sebabnya sebab kerja dunia kan. Tapi Nabi dan para sahabat tak cari dunia ke? Cari. Abu Bakar dengan kita, siapa lebih kaya? Abdul Rahman bin Auf dengan kita, siapa lebih kaya? Abdul Rahman kan. Osman bin Affan dengan kita, siapa lebih kaya? Mereka kan. Tapi mereka solat awal waktu, solat asar. Kita tak kaya, tapi solat asar selalu lewat. Berbaloi tak? Jadi kenapa? Kita kalau belajar tak nak ubah, tak nak amal, baik tak payah belajar kan? Baik tak payah belajar. Bahkan ilmu yang kita belajar dan tak amalkan akan jadi hujah, akan lawan kita di akhirat besok. Jadi bila kita belajar, Nabi solat asar waktu lepas ni jangan lewat. Termasuklah yang bekerja kan. Cuma kita nak tahu kenapa kebanyakan orang Islam walaupun nampak hebat, tapi solat asar tak boleh awal waktu. Masjid tak ramai. Kenapa? Masih waktu bekerja. Ya ni, solat ni bukan bekerja ke? Kita bekerja dengan orang kan, sampai kita melewatkan solat yang merupakan kerja dengan Allah. Mana lebih besar, kerja dengan Allah ke kerja dengan orang? Jadi satu je. Sebab apa? Sebab kita bekerja dalam sistem yang bukan daripada Islam. Kalau sistem Islam, sepatutnya sebelum asar dah habis kerja dah. Patutlah dalam sejarah Nabi dan para sahabat sebelum asar dah habis kerja. Habis zuhur tu habis dah kerja. Dia berehat balik rumah, buat ibadat apa semua kan. Kita kerja daripada 8 sampai 5, kadang-kadang pukul 6. Itu pun pukul 8 mula, tapi pergi pukul 7 lagi. Kadang-kadang sebelum subuh dah pergi dah. Kemudian habis kerja pukul 5 sampai rumah. Tengok, sistem menjadikan kita hamba kepada dunia. Betul? Dan akhirnya kita mengenepikan akhirat. Sedangkan Allah kata, kalau betul kamu nak cari dunia, siapa pemilik dunia? Allah. Kalau betul nak cari dunia, ikut perintah Allah yang pertama. Kamu akan dapat. Sebab tu Abu Bakar lebih kaya daripada kita. Tapi solat asar awal waktu. Abdul Rahman bin Auf jauh lebih kaya daripada kita, tapi solat berjemaah subuh sah pertama. Sebab mereka cari dunia ikut sistem Islam. Kita cari dunia ikut sistem bukan Islam. Jadi akhirnya akhirat kita ketepikan. Bila kita cari akhirat, bila dah keluar daripada sistem yang ada tu, bila dah pencen. Betul? Jadi jalan selamatnya apa? Pencen awal. Pencen awal ataupun berhenti kerja sendiri. Betul tak? Macam saya kerja sendiri, senang. Saya boleh jaga solat 5 waktu. Senang. Okey? Boleh tak? Kita berhenti beramai-ramai. Tak berani kan? Tak berani. Sebab itulah saya dah sebut berapa kali, kenapa Nabi dan sahabat diperintah oleh Allah berhijrah ke Madinah. Adakah sebab rezeki di Mekah sempit? Bukan. Tapi sebab utama, sebab ibadat di Mekah tak sempurna. Kerana ibadat tak sempurna, kamu kena bertukar tempat. Kena berhijrah. Sebab kamu dicipta untuk beribadat, bukan untuk cari rezeki. Cari rezeki itu hanya sebagai wasilah, sebagai cara untuk kita menyempurnakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang ada peluang untuk berhenti kerja sendiri, berhentilah. Supaya kita tidak terikat dengan sistem yang menyebabkan kita meminggirkan akhirat. Apa dia? Orang nak lawan, kalau Muslim tu bersatu, maknanya kita boleh fight, mintakan kerja awal balik awal. Kerja awal balik? Siapa nak buat macam tu? Maknanya orang Islam mesti bersatu lah. Dan minta kerajaan
Orang Islam tak mungkin bersatu kalau atas dasar parti. Orang Islam hanya akan bersatu atas dasar Quran. Berapa orang yang nak terima Al-Quran kan? Sebab itulah Nabi berjaya menyatukan orang Arab Mekah, orang Arab di Madinah, Aus dan Khazraj kan, yang dah bermusuh, bergaduh beratus tahun dengan Quran, bukan dengan parti, bukan dengan jemaah. Selagi kita tak balik pada Al-Quran, kita tak akan bersatu. Walaupun nama jemaah kita bersatu. Okey, selain itu disunatkan juga melewatkan solat Isya hingga memasuki suasana malam seperti yang diketahui umum. Galakan ini dianjurkan oleh syarak sekiranya, dengar, bila disunatkan melewatkan solat Isya, sekiranya para jemaah yang ingin melakukan solat terlambat ataupun masih belum berkumpul. Sebaliknya, jika para jemaah sudah berkumpul, maka solat Isya tersebut sunat diawalkan kerana maslahah dan demi menjaga masa mereka agar tidak lama menunggu dan dapat beristirahat selepasnya. Kalau semua dah berkumpul, jangan buat pilihan nak solat Isya lewat lagi, sebab membuang masa orang ramai. Hadis ini juga menyatakan bahawa makruh bagi seseorang yang tidur sebelum Isya kerana mungkin menyebabkan seseorang itu terlepas solat Isya dalam waktunya. Jadi makruh tidur sebelum Isya. Saya tak tidur sebelum Isya, Ustaz. Cuma saya tidur masa solat je. Itu lagi teruk. At-Tahawi menyatakan bahawa seseorang itu boleh tidur sebelum Isya. Adakah tak boleh langsung? Hukum dia makruh, tapi jika ada sebab yang sesuai dibolehkan. Jadi Tahawi mengatakan seseorang itu boleh tidur sebelum Isya jika terdapat orang lain yang akan mengejutkannya. Manakala Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar, Ibn Abbas, Imam Malik dan ulama mazhab Syafi'i tidak menggalakkan amalan tidur sebelum menunaikan solat Isya. Ini mazhab Syafi'i kan, tak menggalakkan tidur sebelum Isya. Tapi orang kita, masyarakat kita, khususnya wanita lah, biasa tak tidur sebelum Isya? Biasa kan? Dan dia solat Isya tengah malam dengan tahajud sekali, kan? Biasa tak? Biasa kan? Tapi orang kita ni mazhab apa ni? Mazhab Syafi'i kan? Sebenarnya tak ikut pun mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Syafi'i, jangan tidur sebelum Isya. Hadis ini juga menjelaskan bahawa bersembang setelah solat Isya adalah makruh. Adakah semua makruh? Bukan. Ulama sepakat mengatakan makruh jika perkara yang dibincangkan itu adalah tidak berfaedah. Sembang kosong, pasal bola, pasal politik. Lebih baik tidur awal supaya dapat solat tahajud. Hal ini disebabkan seseorang yang tidur lewat akan menyebabkannya sukar untuk bangun, melakukan solat malam ataupun solat subuh. Sementara itu digalakkan menunaikan solat subuh pada awal waktu, iaitu ketika masih terdapat suasana kegelapan malam yang bercampur dengan cahaya pada waktu subuh. Disunatkan juga memanjangkan bacaan dalam solat subuh. Ini sunnah Nabi. Sunnahnya ialah solat subuh Nabi baca ayat yang panjang. Bukan macam solat Isya, bukan macam solat Zuhur Asar. Berapa ayat? Iaitu antara 60 hingga 100 ayat pada setiap rakaat. Jadi kalau 2 rakaat berapa? 120 ataupun 200 ayat. Nak baca surah apa ni? Nak bagi cukup 200. Surah apa? Al-Baqarah 286 kan? Ali Imran? Ali Imran cukup-cukup 200 kan? Boleh. Kita bagi 2. Separuh rakaat pertama, separuh Ali Imran rakaat kedua. Kalau imam baca, besok makmum datang lagi tak? Tak. Imam pun tak datang. Ini tak ada budaya ni. Budaya apa? Nak ikut sunnah Nabi dalam semua bab. Masyarakat kita ada yang jenis nak ikut sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi yang sesuai dengan nafsu dia. Bab yang dia boleh ikut, dia ikut. Tapi yang tak boleh, minta maaf. Sebenarnya itu lebih kepada apa? Bukan pencinta sunnah, tapi pencinta
nafsu. Nafsu dia suka yang ni, dia ambil lah. Sepatut sunnah Nabi jangan pilih. Jangan pilih. Fattabi'uni umum. Sebenarnya kita mampu tak kalau nak baca panjang salat subuh? Mampu. Bersembah 2 jam boleh kan? Bersembah 2 jam kosong. Boleh. Takkanlah nak baca Quran ayat Allah 1 huruf 10 pahala. Takkanlah tak boleh. Ustaz, saya tak hafal. Bukalah Quran kat depan. Boleh. Tak salah. Kita takut kan buka Quran kat depan. Takut banyak bergerak. Tapi kita tak pernah rasa takut kita baca 3 ku 30 tahun. Tak khusyuk. Tak ada surah baru, tak ada ayat baru. Okey, insyaAllah. Jadi, subuh besok muslimat tu yang tak pergi masjid, start baca surah lain lah. Jangan 3 ku lagi. Dia tak ada keinginan untuk hafal ayat baru. Bila dia tak ada keinginan, tak adalah perancangan nak baca panjang ketika solat subuh. Justru memanjangkan bacaan ketika solat subuh akan menyebabkan solat selesai lewat. Sebab Nabi baca panjang, maka solat subuh Nabi selesai lewat. Sehingga suasana malam sudah menjadi cerah. Dan membolehkan seseorang mengenali teman di sebelahnya. Itulah suasana di zaman Nabi. Mula-mula solat, tak tahu siapa dia sebelah. Sebab gelap. Bila habis bagi salam, dah kena dah. Sebelah kita si fulan, sebelah ni si fulan. Sebab apa? Sebab baca panjang. Cuba nikmat kalau kita solat subuh mula-mula gelap je. Lepas tu bila habis bagi salam tengok cerah. Maknanya kita baca panjang lah tu. Sekarang ada kemudahan, banyak kemudahan. Kalau kita tak hafal, kita boleh buka Quran kat depan kan, ada stand tu. Belilah. Saya beli. Kadang-kadang saya nak baca panjang, saya tak hafal. Saya buka kat depan je. Buatlah sesuatu. Sebab solatlah harta kita yang paling mahal bila jumpa Allah. Kalau solat sama je kan, tak ada perubahan, tak ada rasa apa-apa kan, macam mana kita nak bawa kepada Tuhan? Nak bawa pada bos kita pun, kita bagi hadiah yang terbaik. Itu baru bos. Nak bawa pada pemimpin pun nak bagi hadiah yang terbaik. Ini nak bawa hadiah kepada Tuhan kita. Takkanlah solat yang tak khusyuk, solat yang surah yang sama kan? Solat yang cepat sudah. Buatlah perubahan. Oleh itu para jemaah akan saling mengenali antara satu sama lain selepas menunaikan solat tersebut. Selain digalakkan memanjangkan bacaan dalam solat subuh, imam juga digalakkan memerhati dan mengambil kira keadaan para makmum agar tidak menjadi suatu keberatan bagi mereka dalam melaksanakan solat. Jadi kalau nak baca panjang pun, kalau kita solat jemaah, kita jadi imam, nak baca panjang pun juga kena meraihkan makmum. Jangan sampai panjang menyebabkan makmum pun ada masalah. Satu masa Muaz bin Jabal menjadi imam kepada orang kampung dia. Kemudian dia baca panjang. Bila baca panjang, sahabat-sahabat yang jadi makmum mengadu pada Nabi. Nabi pun tegur Muaz. Nabi kata apa? Afattanun anta ya Muaz? Adakah engkau ni orang yang membawa fitnah? Bukan dia memfitnah orang, tak. Dia baca panjang je. Nabi kata apa? Adakah engkau ni orang yang membawa fitnah? Fitnah apa ni? Menyebabkan berjemaah tak selesa sebab dia baca panjang sangat. Okey? Selain digalakkan memanjangkan bacaan dalam solat subuh, imam juga digalakkan memerhati dan mengambil kira keadaan para makmum agar tidak menjadi suatu keberatan bagi mereka dalam melaksanakan solat. Okey, pengajaran hadis. Pertama, disunatkan menyegerakan solat asar pada awal waktunya. Yang kedua, disunatkan melewatkan solat asar, solat isya sehingga berlalunya suasana malam jika para jemaah belum berkumpul. Sekitar 9.30 ke pukul 10 ke. Jika mereka telah berkumpul, maka solat isya dianjurkan dilaksanakan pada awal waktu kerana meraihkan masa istirahat mereka dan tidak menyusahkan mereka kerana menunggu terlalu lama.
Yang ketiga, tidur sebelum solat Isyak adalah makruh. Tidur sebelum solat Isyak adalah makruh. Agar tidak terlewat menunaikan solat Isyak dalam waktunya. Yang keempat, berbicara ataupun berbual selepas solat Isyak adalah makruh agar tidak terlewat tidur. Orang Melayu kita lah, dia biasanya bila dia suka bersembang ni? Paling ramai bersembang ialah selepas Isyak kan? Kemudian tempat lokasinya di mana? Kedai mamak kan? Kedai mamak. Mamak tak pergi masjid, dia pergi masjid. Tapi akhirnya dia buang masa di kedai mamak. Satu lagi lepas solat subuh kan? Kalau pergi kedai-kedai restoran tu lepas subuh, adalah geng-geng kopiah tu. Makna apa tu? Geng daripada masjid lah. Sepatutnya lah, lepas solat subuh zikir pagi kan, kemudian tunggu di masjid sampai terbit matahari, kemudian solat 2 rakaat kan, yang pahala dia sama dengan, tapi bukan budaya kita. Berapa banyak rugi dah pergi solat subuh di masjid, dah duduk di masjid, dah ada peluang nak dapat haji dan umrah yang sempurna, tapi dia habis masa di kedai mamak, rugi. Dah lah kena bayar. Kalau perempuan, ada ulama keluar fatwa pasal yang hadis Nabi kata siapa solat subuh berjemaah di masjid, kemudian tunggu sampai terbit matahari, kemudian lepas tu dia solat 2 rakaat kan, maka seumpama dia melakukan haji dan umrah yang sempurna. Maka ulama mengatakan kalau perempuan buat di rumah, makna solat subuh awal waktu di rumah, lepas tu lepas solat dia duduk atas sejadah, dia berzikir, dia baca Quran sampai terbit matahari. Lepas 10 minit dia solat 2 rakaat, dia akan dapat pahala yang sama. Tapi kalau dia bangun tu dekat terbit matahari dah, lepas tu solat subuh, lepas tu turun dia solat 2 rakaat, itu tak dapat dah. Banyak tak masyarakat kita terlepas peluang pahala-pahala yang besar setiap hari? Banyak tak? Antaranya sebab jahil tak tahu. Yang kedua, dah tahu tapi masih tak berebut juga. Sebab keyakinan kepada hari akhirat tu tak ada. Saya pergi satu kursus di Batang Kali. Resort tu dalam hutan. Daripada Shah Alam ke sana 1 jam dah. Kemudian bila sampai kat Batang Kali tu, jalan nak masuk tu teruk lah, tak ada tar. Lepas tu hutan pula. Saya pertama kali pergi, saya kata kenapa lah pilih tempat macam ni, dah lah jauh, jalan pula tak elok. Tapi bila masuk kat dalam tu, resort dia cantik, macam mewah lah. Oh, rasa lega. Kalau kita pergi kali kedua, saya pergi kali pertama rasa nak marah kan, sebab jauh, jalan nak masuk pun susah, sebab kita tak tahu. Tapi kalau kita pergi kali kedua, tempat yang kita dah tahu, walaupun jalan jauh, walaupun sukar, hati kita marah ke ataupun relax je? Kenapa? Dah tahu kan? Jadi sebab bila kita dah tahu jalan jauh ke, penat ke, susah pun kita takkan rasa. Sebab apa? Mindset kita beda. Kita dah nampak benda yang tempat kita nak pergi cantik, indah, menyeronokkan. Boleh faham? Begitulah syurga. Kita rasa susah je nak pergi ke syurga. Sebab apa? Kita tak yakin. Sahabat-sahabat ni, dia yakin syurga macam dia dah pergi dah. Sebab tu bila dia bangun malam, dia solat betul-betul. Bila berjihad betul-betul. Bila sedekah, infak betul-betul. Sebab dia rasa macam syurga tu dia dah nampak, dah masuk dah. Yakin. Kita tak apa yakin, sebab tu pahala depan mata je kan. Pahala depan mata tak berebut juga. Berapa ramai yang solat subuh, lepas solat subuh belah je, tak berebut pahala tu. Okey. Disunatkan menunaikan solat subuh pada awal waktu. Yang keenam, disunatkan membaca surah yang panjang semasa solat subuh. Yang ketujuh, imam seharusnya meraihkan keadaan para jemaah dalam pelaksanaan solat. Okey, kita berhenti setakat tu.
Kita sambut tadabbur surah Al-Mumtahanah. Soalan sikit pasal Ah. soal malam. Kita bangun, tidur balik. Macam soalan Nabi, dia bangun malam, tidur balik semua subuh ke? Atau dia terus sampai subuh? Tak. Dia Nabi ni, Nabi lepas Isya Nabi tidur. Lepas tidur baru Nabi bangun. Bila Nabi bangun, Nabi solat sampai subuh. Nabi tak tidur lah. Tak. Tapi Nabi bangun awal lah. Kadang-kadang 1/3 malam. Kadang-kadang separuh malam. Kadang-kadang 2/3 malam.